Halo sobat, kita berjumpa lagi. Masih dengan Clip Story. Clip Story kali ini dari film yang berjudul Netrikan, menceritakan seorang dokter cabul ahli kandungan yang terobsesi dengan seorang gadis tunanetra, mantan anggota CBA bernama Durga. Bagaimana gadis cantik buta ini menghadapi si dokter cabul? Mampukah ia mengungkap kejahatan di balik kedok dokternya? Let's listen the story and please rotate your handphone. This is the Clip Story. Seorang dokter ahli kandungan yang memiliki perilaku penyimpangan seksual yang disebut biastefilia. Ia akan terangsang bila pasangannya mengerang kesakitan. Dia memiliki istri bernama Nancy. Sebagai suami, ia tidak bisa menunaikan tugasnya di atas ranjang dengan istrinya. Sorry Nancy, பொண்ணுங்களோட private parts பார்த்து I don't get excited anymore. Karena ia takut istrinya mencari kesenangan dengan pria lain, ia mulai memasang CCTV di rumahnya untuk memantau istrinya. Hingga suatu ketika ia mencurigai istrinya selingkuh. Pertengkaran pun terjadi, istrinya minta cerai. Tanpa sengaja ia mendorong istrinya hingga kepala istrinya menancap pada sebuah paku di dinding rumahnya. Seketika istrinya sekarat. அது எனக்கு Saat istrinya sekarat, ia mulai terangsang. Disinilah ia sadar bahwa ia memiliki penyimpangan seks yang disebut biastofilia atau sadisme. Dokter cabul ini mulai senang karena si otongnya mulai on. Namun, sudah terlambat, istrinya tewas di tangannya. Nancy, Untuk melampiaskan nafsunya, ia mulai menculik dan mengancam gadis-gadis yang ia bantu mengaborsi kandungannya. Scene beralih pada seorang gadis bernama Sofia. Ia hidup bersama ibunya. Sofia memiliki sahabat bernama Renu. Mereka merencanakan untuk nonton bioskop bersama. Sophie berpamitan pada ibunya. Saat ia hendak berangkat, Sofia terkejut melihat si dokter cabul berada di rumahnya. இங்கே வந்தீங்க ப்ளீஸ் அம்மா பாத்துட்டு போறாங்க. உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேனா அதான் வீடியோ பார்த்துருந்தேன். Rupanya Sofia salah satu gadis yang dibantu si dokter cabul ini saat aborsi. Si dokter cabul mengancam Sofia apabila ia tidak mengikuti kemauan si dokter cabul, ia akan melaporkan pada ibunya. Sofia tidak memiliki pilihan lain. Sofia mengikuti kemauan si dokter cabul. வரமாட்டியா? வரமாட்டேன் அம்மா, ப்ளீஸ் உங்க பொண்ணு ப்ளீஸ் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் வந்துடுறேன். Sepanjang perjalanan Sofia menangis. Si dokter cabul berusaha menenangkannya dengan memberi air minum yang sudah dicampur obat. Setelah Sofia meminum, ia tak sadarkan diri. Scene berikutnya kita akan diperlihatkan seorang polisi bernama Manikandan. Ia merupakan polisi yang polos dan baik hati. Namun para polisi di kantornya selalu meremehkannya karena ia pernah ditipu oleh seorang narapidana. Hingga narapidana tersebut melarikan diri. Sejak kejadian itu, atasannya tidak pernah memberinya kasus yang serius. Manikandan hanya jadi pesuruh atasannya dan teman-temannya. Suatu ketika datang ibu Sofia hendak melapor karena Sofia tidak pulang semenjak izin menonton bersama temannya. Lagi-lagi Manikandan tidak dipercaya. Atasannya memerintahkan temannya yang bernama Arun untuk menerima laporan ibu Sofia. Manikandan merasa kecewa. Ibu Sofia mulai menyampaikan laporannya pada Arun. Ternyata Sofia merupakan laporan keempat gadis yang hilang. Sehingga kasus hilangnya para gadis ini menjadi prioritas utama kepolisian. Scene berpindah pada seorang gadis bernama Durga. Ia merupakan anggota CBA dan memiliki adik bernama Aditya. Mereka dibesarkan di sebuah panti asuhan. Aditya bekerja sebagai DJ di sebuah klub. Walaupun Aditya bekerja di sebuah klub, ia selalu menjauhi narkoba. Namun Durga selalu mengkhawatirkan adiknya. Suatu malam Durga menjemput adiknya karena khawatir dengan pergaulan adiknya. Ia menjemput paksa adiknya. Tanpa sengaja ia menemukan narkoba yang dititipkan temannya. Karena adiknya hendak kabur, ia terpaksa memborgol adiknya. Di tengah jalan adiknya hendak merampas kunci borgol di saku Durga. Tiba-tiba dari arah berlawanan melintas sebuah truk. Durga mencoba menghindar, namun ia kehilangan kendali hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Durga terpental, sedangkan adiknya tewas karena tidak bisa keluar dari mobil sebab tangannya terborgol. Sebab kecelakaan ini, Durga kehilangan penglihatannya, namun ia masih bisa melihat sebatas bayangan. Semenjak kejadian itu, Durga dirawat ibu asuhnya yang bernama Maria. Ia dilatih berjalan dalam kondisi buta. Ia diberi hadiah seekor anjing untuk menemani dan sebagai penunjuk jalan. Anjing ini diberi nama Kana.
Beberapa hari berjalan, Durga mulai terbiasa dengan kondisinya yang buta. Ibu asuhnya memberi izin Durga tinggal di rumahnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Durga mendapat donor mata. Namun, mata yang didonorkan kedaluarsa dan proses donor mata Durga pun gagal. உனக்கு வர வேண்டிய 2 கண்ணும் டேமேஜ் ஆயிருச்சு. நேத்து தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. டேமேஜ் ஆயிடுச்சா? Sedangkan ia tidak bisa lagi bergabung dengan CBA dalam kondisi buta. Durga ditelepon oleh ibu asuhnya. Ia diminta untuk datang karena adik-adik asuhnya sangat merindukannya. Ia pun datang ke panti asuhan tempatnya dibesarkan. Ia menemani beberapa anak asuh di sana dan mereka terlihat gembira dengan kedatangan Durga. Durga menemui ibu asuhnya. Ia diberikan sensor tunanetra, namun ia enggan memakainya hingga tanpa sengaja ibu asuhnya menyinggung penyebab kematian adiknya. நம்ம ஆதித்யா போனதுலேருந்து எல்லாமே போன மாதிரி இருக்குல்ல. என்னதான் இருந்தாலும் நீ கொஞ்சம் பார்த்து இருந்திருக்கலாம் துர்கா. ஆமா, நான் தான் ஆதித்யாவை கொன்னேன். Durga merasa tersinggung. Ia bersikeras untuk segera pergi dari sana dan tidak mau diantar karena kondisi sudah larut malam dan hujan lebat. Taksi yang dipesannya tak kunjung datang. ஹலோ, Saat bersamaan, si dokter cabul ini melintas dari arah yang berseberangan. Namun, ketika ia melihat Durga, otak mesumnya mulai menjalari tubuhnya. Seketika, ia putar balik dan menghampiri Durga. Durga yang merasakan sebuah mobil yang berhenti di depannya, ia bertanya untuk memastikan apakah itu taksi fast rate yang ia pesan. ஃபாஸ்ட் ரைட் டாக்ஸி தானே? Rupanya, si dokter cabul mengambil keuntungan dari pertanyaan Durga. Dengan santai ia menjawab, ஆமா மேடம். சாரி. மழைனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. karena menganggap itu taksi yang ia pesan. Durga dengan meraba-raba masuk ke dalam mobil si dokter cabul itu. Di dalam mobil itu, dokter cabul memastikan keadaan Durga betul-betul buta. Ia pun bertanya, apakah kamu buta? Durga menjawab, ya, aku kehilangan penglihatan karena sebuah kecelakaan. Si dokter cabul pura-pura bersimpati. Tanpa sengaja, Durga menekan tombol pembuka kaca hingga kaca terbuka dan ia sedikit kebasahan. Si dokter cabul menyodorkan tisu dan botol air. Durga menyeka wajahnya akibat terkena air hujan. Kemudian Durga hendak minum air yang diberikan si dokter cabul itu. Namun sejenak terhenti karena ia merasakan bau yang aneh dalam botol itu. Mengetahui Durga yang mengurungkan niatnya untuk minum, si dokter cabul sedikit memaksa. Pertikaian kecil terjadi antara Durga dan si dokter cabul hingga mobil menabrak seseorang. ஆனா சொல்றேன்ல. என் சொல்றேன்ல. Cabul yang menghentikan mobilnya karena penasaran. Durga ikut turun dan bertanya pada si dokter cabul. Naluri Durga mengatakan bahwa si dokter cabul memasukkan seseorang ke dalam bekasinya. Durga bertanya pada si dokter. Dokter cabul itu menjawab bahwa ia menabrak anjing. Namun naluri si BE Durga meyakini bahwa yang ditabrak si dokter cabul itu adalah manusia. Durga segera mengambil handphonenya. Ia hendak menelpon polisi. கால் போலீஸ். Namun dokter cabul itu memaksa masuk hingga membuat handphone Durga terjatuh. Durga melakukan perlawanan. Dokter cabul berhasil menjatuhkan Durga. Untung saja ada mobil yang melintas sehingga si dokter cabul melarikan diri. Saat si dokter cabul hendak melarikan diri, ia hampir menabrak seorang kurir yang bernama Gautam. Hingga Gautam terjatuh saat menghindari mobil si dokter cabul. Setelah melihat ke arah Gautam, si dokter cabul kabur. Durga yang menelpon polisi dibawa ke kantor polisi untuk memberi keterangan kasus tabrak lari yang ia laporkan. Komisaris polisi menyepelekan Durga karena ia tahu bahwa Durga seorang tunanetra. Komisaris menganggap keterangan dari Durga tidak penting hingga ia memerintahkan Manikandan, polisi yang selalu dianggap tidak becus melaksanakan tugasnya. Manikandan sambil menggerutu mengikuti perintah atasannya. ஊட்டி முடிஞ்சு 1 hour ஆகுது. ஐயோ. ச்சே. Awalnya ia menganggap remeh Durga. Ia melakukan interogasi ala kadarnya. Durga melakukan protes karena ia tahu si polisi tidak mengambil pernyataannya dengan benar. ப்ளீஸ் ஒழுங்கா ஸ்டேட்மெண்ட் எடுங்களேன். ஹலோ, என் வேலையை எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்காதீங்க. Durga menantangnya untuk mengajukan pertanyaan layaknya orang yang bisa melihat. Manikandan pun mencoba bertanya. Ia melongo mendengar jawaban Durga. Durga juga menyebut umur dan ciri-ciri dari Manikandan. Lagi-lagi jawaban Durga tepat. Manikandan semakin takjub. வயசு 35ல இருந்து 40க்குள்ள, உயரம் ஒரு 6 அடி, 70ல இருந்து 80 கிலோ இருப்பான். நீங்களும் கிட்டத்தட்ட 6 அடி உயரம், 30 வயசு கம்மியா இருப்பீங்க. கரெக்டா? ஆ? Manikandan mulai mengambil pernyataan Durga dengan benar. Durga mengatakan bahwa taksi yang ia tumpangi melakukan kasus tabrak lari. Dan Durga yakin bahwa taksi yang ia tumpangi kaca depannya pecah.
Manikandan percaya keesokan harinya Manikandan mulai melakukan penyidikan berdasarkan pernyataan Durga. Ia mulai mencari taksi yang bemper dan kaca depannya pecah. Namun Manikandan tidak menemukan hasil. Manikandan yang mengetahui Durga mantan seorang CBE, ia meminta bantuan Durga untuk menuntaskan kasus tabrak lari ini agar atasan dan temannya tidak menganggapnya remeh. Durga setuju dan membantunya. Manikandan mulai mengumumkan akan memberi hadiah uang 2 juta untuk siapa saja yang memberi informasi mengenai taksi yang kacanya pecah. நீங்க சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் உண்மையா இருந்தா 2000 ரூபாய் என் செலவுல நானே தரேன். Informasi ini didengar oleh Gautam, seorang kurir yang hampir ditabrak si dokter cabul malam itu. Gautam tertarik dengan hadiah yang ditawarkan ini. Segera ia menuju kantor polisi. Manikandan dan Durga menemui Gautam. Gautam memberi pernyataan bahwa mobil yang melakukan tabrak lari bukanlah taksi tapi mobil umum. Namun Durga ngotot bahwa mobil itu merupakan taksi. Gautam dan Durga saling adu argumen hingga Gautam sedikit menyinggung Durga. Manikandan lebih mempercayai dan membela Durga. Ia pun menyuruh Gautam pergi setelah menulis identitas dan alamatnya. No, detail வாங்கி அனுப்புனா. Manikandan meneruskan penyelidikannya dengan bantuan Durga dengan mencocokkan beberapa suara pengemudi taksi, namun tidak juga menemukan hasil. Durga mulai menyadari kesalahannya bahwa bisa saja mobil yang ia tumpangi bukan taksi, berarti pernyataan Gautam benar. Ia segera meminta Manikandan menghubungi Gautam. Karena Gautam tidak bisa dihubungi, Durga meminta diantar ke rumah Gautam. Gautam yang sedang diburu oleh si dokter cabul karena hanya Gautam yang mampu mengidentifikasi wajahnya. Ia berusaha membunuh Gautam. Si dokter cabul berhasil menganiaya Gautam. Untung saja Gautam selamat. Manikandan dan Durga mengetahui Gautam cedera. Mereka membawa Gautam ke rumah sakit. Gautam mendapat perawatan. Durga dan Manikandan melepas lelahnya di sebuah kantin. Di dalam kantin itu, Durga mendengar berita tentang hilangnya beberapa gadis minggu-minggu ini yang membuat polisi kebingungan. Manikandan menjelaskan betapa rumitnya kasus yang dihadapi polisi. Kemudian ia menyodorkan minum. Saat Durga hendak minum, ia teringat kejadian di malam saat berada dalam mobil si dokter cabul saat dipaksa minum. Durga bertanya lokasi hilangnya gadis-gadis itu pada Manikandan. Ternyata lokasi hilangnya para gadis tersebut sama dengan lokasi ditemukannya Durga. Hingga Durga menarik kesimpulan bahwa motif hilangnya gadis-gadis ini sama dengan apa yang dialaminya. Mendengar itu Manikandan kegirangan. Karena sebentar lagi ia akan dapat memecahkan kasus besar yang membuat semua rekan-rekannya bingung. Scene. Promotion confirm. என்னடா சொன்னீங்க? தண்டம், சாம்பார். Durga dan Manikandan menghampiri Gautam. Gautam mengatakan bahwa orang yang menyerangnya adalah orang yang ia lihat di dalam mobil malam itu. Ia juga menyesalkan sikap Manikandan yang mempercayai gadis buta. Manikandan marah, ia berkata, "Jaga sikapmu." Durga menjagamu sepanjang malam. Karena Gautam emosi, sedikit pun ia tidak tersentuh, sedangkan Durga yang merasa bersalah meninggalkan Gautam. Karena Durga tidak ingin membahayakan nyawa orang lain dengan keterbatasannya, ia mengurungkan diri untuk membantu Manikandan. போலீஸ் விசாரணையில் எல்லாம் சகஜங்க. எடுத்தெடுப்புல எல்லாம் சரியா வந்துடாது. இல்ல இனிமே நான் இதுல தலையிட மாட்டேன். ஏங்க துர்கா, நில்லுங்க துர்கா. Setibanya di rumah, ia mendapat panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Rupanya si dokter cabul yang terobsesi dengan Durga. Si dokter cabul mengakui bahwa ia telah menculik beberapa gadis dan mengancam akan membunuh Gautam. Durga yang mendengar itu marah dan menantangnya. அந்த ஃபோர்ஸ் கிங்கி அந்த பையனை என்ன பண்ண போறேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா அவனை அப்புறம் உன்னால எங்களை எதுவும் பண்ண முடியாது. சேலஞ்ச் அக்செப்டட். Durga mendatangi rumah sakit tempat Gautam dirawat. Ia pun bertemu Gautam, namun Gautam mengacuhkannya. Tanpa sengaja Gautam melihat Durga naik sebuah kereta. Dan tiba-tiba di belakang Gautam melihat si dokter cabul mengikuti Durga. Gautam sambil berlari mencari tumpangan ke stasiun berikutnya sambil menelpon Durga. Gautam meminta Durga menghidupkan cam dan menggunakan headset. Benar saja, seketika cam dinyalakan, si dokter cabul tepat di depan Durga. Gautam meminta Durga untuk santai dan mengikuti instruksi Gautam. Durga mengikuti instruksi Gautam, sedangkan si dokter cabul terus memburu Durga hingga ia terpisah dengan anjingnya. Gautam menyuruh Durga masuk ke dalam sebuah mall. Namun si dokter cabul berhasil membuat Durga terbojok dalam sebuah lift.
Dokter Cabul langsung membius Durga dengan sebuah suntikan. Saat yang bersamaan, datang Kana, anjing Durga, menyerang si Dokter Cabul itu hingga misinya gagal. Namun Kana, anjing Durga, mati. Durga dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, Durga mendampingi Gautam ke kantor polisi untuk menggambar sketsa wajah si Dokter Cabul. Saat manikandan menenangkan Durga, ia mendapat telepon dari tim ahli forensik. Halo? Tim forensik dapat mengidentifikasi obat yang membuat Durga tak sadarkan diri adalah propofol. Dan untuk mendapatkan obat itu tidaklah mudah. Durga yang mendengar itu langsung mengonfirmasi bahwa pelaku adalah seorang dokter. Karena ia dapat dengan tepat menyuntik obat bius ke saraf serviks korban. Ia pun teringat aroma mobil si Dokter Cabul itu. Hal ini semakin menguatkan dugaannya bahwa pelaku merupakan seorang dokter. Pihak kepolisian memerintahkan untuk menyebarkan sketsa yang dibuat berdasarkan arahan Gautam ke seluruh rumah sakit. Durga mengkhawatirkan nasib gadis-gadis yang akan menjadi korban selanjutnya. Ia pun memutuskan akan segera menghentikan si Dokter Cabul ini walaupun ia harus kehilangan nyawanya. Durga bertanya pada Manikandan, petunjuk apa yang engkau punya untuk selanjutnya? Manikandan teringat Ibu Sofia yang melaporkan anaknya hilang. Mereka segera mendatangi rumah Sofia. Berdasarkan petunjuk dari Ibu Sofia, mereka mendatangi rumah teman Sofia yang bernama Renuka. Renuka merupakan teman yang hendak diajak nonton saat malam hilangnya Sofia. Setelah sekian lama membujuk teman Sofia, akhirnya teman Sofia memberi keterangan bahwa Sofia pernah melakukan aborsi secara ilegal melalui bantuan agen. Dari keterangan ini, Durga yakin bahwa dokter inilah pelakunya. Ia memutuskan untuk pura-pura melakukan aborsi. Dengan bantuan Renuka, Durga menemui agen aborsi itu. Halo. Durga dibawa oleh agen tersebut, sementara Gautam mengikuti dari belakang dan Manikandan mencari bantuan kepolisian untuk menyergap klinik tempat praktek si Dokter Cabul. Namun rencana mereka gagal total. Gautam kena tilang hingga ia kehilangan jejak mobil yang membawa Durga. Setelah Manikandan menelpon polisi yang menilang Gautam, ia pun dibebaskan. Gautam kebingungan mencari jejak Durga. Ia pun menggunakan grup WhatsApp kurirnya untuk mencari mobil yang membawa Durga. Ia mengirim foto mobil tersebut. Dengan cepat foto itu tersebar ke teman-teman kurirnya. ஒரு காரோட போட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன் மச்சான். இந்த கார் நம்ம ஏரியால எங்கனா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடனே கொஞ்சம் எனக்கு ஃபோன் அடிங்கடா ப்ளீஸ்டா. ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா ப்ளீஸ்டா. Durga yang sudah ada dalam klinik si Dokter Cabul menunggu kemunculan si dokter. Tak lama kemudian Dokter Cabul itu pun muncul. Dokter Cabul terkejut melihat Durga. Ia pun hendak menyerang Durga. Dengan percaya diri Durga memanggil Gautam dan Manikandan. Durga tidak tahu kalau siasat yang mereka rencanakan gagal setelah Gautam kehilangan jejak mobil yang membawanya. Polis! Manikandan! Kuntu poga இந்த நாய! Manikandan! Si Dokter Cabul yang ketakutan mengecek seluruh lokasi. Ternyata tidak ada siapapun yang dipanggil Durga. Dokter Cabul kegirangan. Ia melihat mangsa yang ia buru datang tanpa harus susah payah. Durga yang mengetahui siasatnya gagal mulai panik. கௌதம் Dokter Cabul ingin segera melampiaskan hasratnya, namun tidak semudah yang ia bayangkan. செம ஹாப்பியா இருக்கான். ஆடு மாட்னியா? பெட் Durga melakukan perlawanan. Hal ini membuat si Dokter Cabul makin emosi. Ia memukul kepala Durga. Durga tersungkur. Saat Durga tersungkur, tiba-tiba ia memanggil Durga dengan nama Nancy sambil hendak membuka celananya. எனக்கு வேற மாதிரி ஆகுது நான்சி. Namun lagi-lagi Durga melakukan perlawanan. Emosi Dokter Cabul makin memuncak. Ia mencekik Durga. Rupanya Durga sudah menyiapkan obat bius yang ia masukkan dalam pengunci jam tangannya. Durga menancapkan tepat di saraf serviks si Dokter Cabul itu hingga membuatnya sempoyongan. Gautam yang mendapat informasi mobil yang ia share segera mendatangi lokasi. Gautam dan teman-temannya mengamankan si Dokter Cabul. Kini Dokter Cabul berada dalam tahanan polisi. Ia diinterogasi. Manikandan yang selama ini dikucilkan merasa bangga mendapat penghargaan ikut melakukan interogasi. Dalam interogasi ini terungkap bahwa Durga mirip dengan istri si Dokter Cabul ini. அது நான்சி மாதிரி தானே இருக்கா?
Inilah yang menjadi alasan mengapa si dokter cabul sangat terobsesi dengan Durga. Polisi memaksanya memberitahu keberadaan gadis-gadis yang ia culik. Dokter cabul mengajukan syarat untuk mengungkap keberadaan gadis yang ia culik. Ia ingin dipertemukan dengan Durga. Durga yang mendengar langsung masuk ke ruang interogasi. Namun si dokter cabul tidak menepati janjinya. Ia malah mengancam Durga. Polisi pun memutuskan untuk menggeledah semua tempat yang berkaitan dengan dokter cabul ini. Sedangkan si dokter cabul dicebloskan ke dalam penjara di bawah pengawasan Manikandan. Di dalam penjara, si dokter cabul memulai aksinya. Ia pura-pura putus asa dan melakukan bunuh diri dengan membentur-benturkan kepalanya ke teralis penjara. இதெல்லாம் தாங்க முடியாது இல்ல சார் பைத்தியக்காரா மைக் எங்க வந்து தொலை போறா போடா இதுக்கெல்லாம் மயக்கம் வராது ஏய் ரத்தம் வருது. ரத்தம் வராதுல்ல Polisi yang melihat dokter cabul ini terkapar membuka pintu teralis untuk memastikan kondisinya. Saat Manikandan memeriksa nadinya, tiba-tiba dokter cabul ini menyerang dengan brutal. Kejadian ini menyebabkan Manikandan tewas. Dokter cabul yang keluar dari penjara setelah mengambil handphone Manikandan, ia berhasil menemukan lokasi Gautam dan Durga. Dokter cabul menghampiri mereka. Pertempuran dan aksi peta umpet terjadi hingga akhirnya dokter cabul tewas di tangan Durga setelah memanfaatkan sensor gerak yang diberikan oleh ibu asuhnya. Sedangkan polisi menemukan para gadis yang diculik dokter cabul itu. Manikandan yang tewas dalam tugasnya mendapatkan penghargaan polisi terbaik. Manikandan juga mendonorkan matanya kepada Durga. और सैल्यूट Klip ini merupakan akhir dari film Netrikan. Bagaimana menurut sahabat The Cleaver? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa The Clip Story berikutnya.